各位弟兄姐妹，大家平安。现在我们要开始今晚的晚祷会，请大家预备心默祷。Salam bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan memulai kebaktian doa malam. Mari kita bersatu teduh sejenak. 阿门，请大家起立，我们同心合意的赞美主，用诗歌万口欢唱。我们用4节中文和4节印尼文来唱。Dipersilakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan mempersatukan hati kita untuk menaikkan pujian walau 1000 lidahku. Kita akan menyanyikan 4 bait Mandarin dan 4 bait bahasa Indonesia. "千万个死去歌唱，赞美救主我神，赞美我主荣耀的王，赞美救主安神。哦，我的神慈爱的主，赐我力量传扬，走遍地上世界各处。传扬主名荣光，耶稣生命能除畏惧，能安慰我愁烦。罪人听见，好像喜悦，主赐生命平安。耶稣能消灭罪权势，使罪人的自由。主宝血能洗净罪行，主宝血为我流。你不管你的bernyanyi memuji Tuhanku, memuji Raja yang mulia dengan kidung merdu. Tuhanku maha pengasih, ku memberitakan sampai ke ujung dunia, masyurkan namanya. Namanya hapuskan takut, menghibur susahku, buat hati tenteram, mantapkan jiwaku. Ia akan kuasa bebaskan manusia, semua dosaku dibasuhnya, bersih tak bersama. 我们同心合意祷告。Kita satukan hati untuk berdoa. 亲爱的主，我们感谢你，赞美你。今天奉你的名，我们在此聚会，恳求神与我们同在，保守今晚的晚祷会，让我们有安静和仰慕你的心，让我们饥渴慕义的心，得着你真理的浇灌，恩上加恩，力上加力，使我们的信心不再软弱，脚步不再疲乏，一同跟随主，走属天和永生的道路。一切荣耀都归于父神，奉主耶稣基督的名，阿门。我们要请周理师传道来证道，请王宝恩传道来翻译。Kita persilakan Contoh Yudhistira untuk men-sharingkan firman Tuhan dan Contoh Andrew sebagai penterjemah. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Sukacita kepada saya karena saya diberikan kesempatan kembali memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini.
我本身感到非常喜乐，因在今晚有这个机会再次为大家分享主的真理。 Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. 我们再次同心祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih pada malam hari ini kami bisa datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu ya Tuhan yang melayani agar kami Tuhan menjadi saluran berkat dan firman-Mu dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih sekalian, 各位亲爱的弟兄姐妹， ada sesuatu hal yang sangat saya tidak sukai, 有一件事我非常讨厌的， yang mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari juga tidak suka dengan hal ini. 有可能各位弟兄姐妹你也不喜欢这件事， Hal itu adalah menunggu. 就是等待的事。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apakah menyukai bila harus menunggu? 各位弟兄姐妹，是否你喜欢等一件事？ Misalkan saudara-saudari sudah melakukan janji dengan seseorang atau appointment, 比如说你已经向一个人约一件事情， dan tiba waktunya kita dibuat menunggu dengan seseorang yang kita buat janji itu. 到了时候，那位人就要求我们要等那件事。 Orang yang sudah berjanji membuat appointment dengan kita melakukan keterlambatan. 然后已经跟我们约好的人，他们迟到。 Bagaimana perasaan Anda Bapak Ibu? 各位弟兄姐妹，你会感到什么样？ Saya paling tidak suka menunggu dan bisa saja saya kesal, marah, jengkel kalau diperhadapkan dengan hal yang sama. 各位弟兄姐妹，假如是我会遇到这件等的事情，我会觉得很不讨厌，我会生气或是烦恼。 Mengapa kita bisa marah, kesal, bahkan jengkel ketika kita menunggu seseorang atau sesuatu itu? 为什么我们会生气、懊怒或是烦恼关于这事情呢？ Karena kita menunggu di dalam ketidakpastian atau sesuatu hal yang tidak pasti. 因为我们就是在一个不确定的事情，或是还不正确的来去等。 Bapak Ibu, manusia itu bisa kapan saja berubah. 各位弟兄姐妹，人会随时改变。 Hari ini dia bisa berkata A, bisa saja besok dia berkata B, C, dan D. 今天他会讲这件事，隔天就换了别的另外一件事， Betul tidak? 对吗？ Sesuatu hal seperti barang juga misalkan adalah hal yang tidak ada kepastian. 同样的，比如说一个东西，它是不确定的， Hari ini bisa bagus, besok rusak. 今天会包装好，隔天会坏掉了。 Atau mungkin bicara tentang harga, hari ini harganya murah, besok harganya melonjak mahal dan sebaliknya. 或是讲到价值方面，或是今天的价格非常便宜，然后隔天都涨了非常高价了。 Kita menjadi kesal dan ingin marah kalau menunggu, mungkin karena kita menunggu sesuatu yang tidak pasti. 我们会感到非常生气烦恼，因为我们等了一个不确定的事， Menunggu sesuatu yang dapat berubah. 等了一个很会改变的话。 Sebuah penantian terhadap hal yang tidak pasti itu tidak enak Bapak Ibu. 我们对一个还不正确的、不确定的事情来去等是感到不舒服的。 Di satu sisi dalam kehidupan ini, 另外一件，在我们的人生， kita seolah-olah mendapatkan kepastian. 我们好像感到一个确定的， Semua rencana dapat di-schedule, dapat dijadwalkan. 每件事情就没有透过安排或是计划。 Tetapi di sisi lainnya, 但另一边， justru kita terbatas untuk dapat melihat masa depan. 我们有限的来看未来， Dan inilah yang sebenarnya menciptakan ketidakpastian itu Bapak Ibu. 这就会带给一个不确定的事。 Saudara-saudari dan saya 你和我呢， tidak pernah tahu apa yang terjadi kemudian. 我们不知道未来将来的事。 Mungkin kita dapat mengetahui atau merencanakannya. 有可能我们也不知道什么的计划。 Tetapi kita tidak pernah tahu apakah yang akan kita rencanakan itu akan berbuah baik nantinya. 我们也不晓得，刚我们所计划的会带来好处或是坏事， Atau sesuatu yang kita rencanakan itu kelak tidak akan berubah nantinya. 或是当我们计划好了，将来是否不会改变？ Maka tidak jarang dalam kehidupan kita, kita mungkin akan mengalami yang namanya was-was, khawatir. 有可能不知不觉我们的人生会感到非常小心或是担忧的事。
lalu selalu berharap segala sesuatu terjadi sesuai rencana dan harapan kita. 是我们就是变成期盼这一切会实行，按照我们的所计划的， Sehingga kita dibuat menyadari bahwa di dalam waktu yang pasti, 使我们感到当一个确定的时刻， justru kita mengalami ketidakpastian. 我们会遇到不确定的。 Tapi pertanyaannya, ketika kita menantikan sesuatu, apakah ada yang pasti? 是问题呢？当我们等了一个事情，是否有确定的事吗？ Ada Bapak Ibu, 有啊， yaitu menantikan Tuhan. 就是等待神。 Mengapa menantikan Tuhan itu sesuatu yang pasti? 为什么我会说一个确定的，就是当我们等待神呢？ Karena Tuhan tidak berubah. 因神不改变， Dia pasti dan tidak mengingkari setiap janjinya. 他必有的，然后他所应许必定完成。 Seperti sebuah lagu sekolah minggu yang berbunyi demikian. 就像在儿童主日学我们所曾经唱过的这首歌， Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. 呀，这首歌讲到耶稣基督永远不改变，永远不改变，从今直到永永远远。哈利路亚！ Bagaimana kita dapat yakin bahwa Tuhan layak untuk dinantikan? 是否怎么样我们会知道我们的神值得我们去等呢？ Apa yang membuat kita menjadi yakin? 什么是使我们觉得值得呢？ Yang membuat kita yakin itu karena ada yang namanya pengharapan. 使我们觉得值得等的，这就是盼望。 Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan seperti apakah berharap kepada Tuhan itu. 今天我们接着主的真理来看呢，我们透过什么来期盼神呢？ Mari kita membaca firman Tuhan terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 我们来翻开我们的圣经，在诗篇130篇第1到第8节。 Saya akan bacakan untuk kita sekalian dalam bahasa Indonesia saja untuk mempersingkat waktu. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru padamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. 我们读的圣经话到这里为止。 Firman Tuhan hari ini berkenan dengan berharap kepada Allah akan dibagi menjadi dua bagian besar. 今天主的话语就关于我们期盼向神期盼，我们可以分成2个大重点。 Hal itu adalah yang pertama, berusaha untuk melihat Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kesetiaan. 第一就是我们盼望向充满慈爱的和信实的上帝。 Dan yang kedua, apa yang disebut dengan berharap dan menanti. 然后第二的就是什么叫做盼望与等待呢？ Mari kita renungkan poin yang pertama. 我们来注意看第一大点， Berharap kepada Allah yang penuh dengan kemurahan dan kesetiaan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 我们从第1到第5节里面可以看到，第一大点就是盼望向充满慈爱与信实的上帝。 Di dalam Mazmur 130 ini, 在诗篇130篇， pemazmur memulainya dengan mengungkapkan pergumulannya kepada Tuhan. 这个作者他向神所袒露他的所挣扎的事， Pergumulan ini bukanlah sesuatu yang mudah, 他所挣扎的事不是一个简单的事， karena dia mengungkapkannya dengan sebuah seruan dari jurang yang dalam. 因为他以这个意见从深处的求告。 Istilah jurang bagi orang Yahudi selalu mempunyai konotasi dengan laut. 这个对这个深处的是像这个犹太人是他指向这个海边， Serta bagi orang Yahudi, laut merupakan lambang dari semua kejahatan.
对犹太人来看，这个海就是代表恶事， Laut juga tempat dari kuasa kegelapan. 就是海有这个黑暗的力量。 Sehingga seruan dari juang yang dalam ini menunjukkan bahwa pemazmur sedang dalam kegelisahan dan kekacauan jiwa. 所以在这个专门提讲一件从深处的求告，代表紧张和精神混乱。 Di satu sisi dia menemukan bahwa Allah itu penuh kemurahan dan kesetiaan. 另一边，他发现到神是充满慈爱与信实， Tetapi di sisi lain dia sedang dalam jurang kegelapan. 但是另一边，他是在黑暗的低谷。 Mengapa bisa demikian Bapak Ibu? 为什么会遇到这件事呢？ Pemazmur mengungkapkan itu karena pemazmur yakin dan menyadari bahwa Allah membiarkan kondisi yang demikian untuk mengajarkan sesuatu tentang berharap kepada Allah. 因为这个诗篇的作者，他发现到神愿意使他遇到这事情，使他可以投靠神。 Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Kekacauan jiwa tidaklah menunjukkan bahwa seseorang sedang tidak beriman. 在我们心里的混乱，不代表一个人没有信心。 Tetapi mungkin sekali hal ini merupakan awal dari perjalanan iman yang sejati. 但是这也有可能在我们的信心真实的路程， Untuk menemukan Allah yang sejati. 来遇到真正的上帝。 Tuhan membiarkan pemazmur mengalami realita ini 神允许诗篇的作者遇到这个生活的事实， yang tujuannya akan membawa dia, pemazmur ini, mengenal sisi lain dari Allah dan sisi lain dari respon dia kepada Allah. 使这个诗人他也感到到从神另外的角度，以神从另外角度的回应。 Saudara-saudari, kalau tidak ada kondisi terpuruk seperti itu, 各位弟兄妹，当你走到这个人生的低谷的时候， maka kita akan menjadi orang Kristen yang kurang realistis. 使我们一到成为一个错过真实的基督徒。 Karena dalam kondisi terpuruklah seruan kita kepada Allah menjadi sangat realistis. 那因为当我们走跌下的时候，我们会发现到神是事实存在的神。 Di dalam jurang kegelapan, di situ nyata kemurahan dan kesetiaan Tuhan. 在黑暗的低谷的时候，我们会发现到神的爱与慈爱。 Pemazmur berseru dari jurang yang dalam. 在诗人以从更最深的心来呼求， Tuhan, dengarkanlah suaraku. 神啊，求你聆听我的呼求。 Seruanku dapat juga diterjemahkan sebagai Tuhan, dengarkanlah doaku. 这个神啊，听我的呼求，是代表神啊，听我的祷告。 Seruan supaya Allah mendengar doa kita adalah merupakan titik awal dari teologi doa kita. 求神听我们的祷告，这就是代表了我们对这个祷告的神学的意义。 Kita tahu Allah mendengar doa kita, tapi kita juga harus sadar bahwa Dia dapat bertindak sesuai dengan kemauannya. 我们知道神会回应我们所求的，但是我们需要发现神就按照他所要的去实现出来。 Kalimat ini menunjukkan suatu pengakuan yang besar bahwa Allah adalah Allah dan saya adalah saya. 这句话的代表显告出神就是神，我就是我。 Jiwa dari kalimat itu adalah permohonan yang mendalam agar mendapatkan perhatian dari Allah. 在这个词的心是代表我们从最深的呼求，使神专注给我们。 Pemazmur memulai pergumulannya dan meminta Allah untuk mendengar doanya. 诗人就开始他所挣扎的事，然后他求神来聆听他的祷告。 Inilah awal dari pengalaman untuk menemukan pengharapan. 这就是一个属灵的经历，来看到一个盼望。 Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Di manakah letak titik temu antara kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan? 什么叫这个碰过这个一点，就是从神的慈爱与忠心。 Titik temu dari kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan adalah di atas kayu salib. 这个遇过这个点，就是从这个十字架。 Tuhan Yesus menjadi pusat penyataan kemurahan Tuhan dalam pengampunan. 主耶稣就是成为上帝的慈爱与怜悯。
dan kesetiaan Tuhan dalam memegang janjinya bahwa akan ada penyelamat manusia. 就是从神的中心来抓住他的应许，就是他必定拯救世人。 Tuhan Yesus adalah jawaban atas penantian manusia di tengah-tengah ketidakpastian ini. 主耶稣就是人历史一直等待的不确定的事。 Dan firman Tuhan inginkan kita agak kembali merenungkan bagaimana pusat kemurahan dan kesetiaan Tuhan ini bersatu. 然后从这今天的真理来帮助我们，怎么样从神的慈爱可以越过这个十字架， Di dalam salib Kristus. 就透过耶稣基督的十字架。 Momen Jumat Agung kami pada tahun ini begitu berkesan, Bapak Ibu. 在本年的这个受难节，对我来说是非常蛮有意义的。 Selain karena corona melanda sehingga tidak dapat ibadah tatap muka, 除了我们遇过这个新冠肺炎病毒，使我们无法参加具体上的崇拜， tetapi peringatan Jumat Agung diwarnai dengan indah karena pada waktu itu, pada hari Jumat Agung, pada saat itu kami sedang di rumah sakit menunggu kelahiran anak kami yang pertama. 对我们的家庭这一年的这个受难节觉得蛮有意义，因为我们还在医院等了我们孩子的诞生。 Istri saya memutuskan untuk lahiran secara normal. 我的太太决定了以这个正常的来生产， Tentunya saya mendukung keputusannya. 我就本身支持她的建议。 Dia wanita yang hebat. 她非常了不起的太太。 Tetapi pada momen menjelang lahiran, 但是当这个快要生产的时候， dia baru merasakan sebuah kesakitan yang luar biasa ketika bukaan 1 sampai bukaan 10. 她才感觉到非常疼痛的，从第一层到第10层。 Kaum ibu pasti mengerti maksudnya bukaan 1 sampai bukaan 10. 我相信大家已经懂了这个关于这第一层到第10层的开发。 Istri saya bilang, 我的太太说， rasanya bukaan 1 sampai 10 itu sakit sekali, rasanya mau mati gitu. 从第1到第10层的，我觉得非常疼痛，快要死了。 Saya tidak keluar ruangan, Bapak Ibu. Saya tidak keluar ruangan, saya di dalam bersama-sama 我 istri 不离 saya. 开那房间，我还在里面。 Saya menemani sampai kelahiran istri saya. 我陪伴了到了我的太太生产过后， Bahkan saya tidak sempat untuk makan siang pada saat itu. 甚至我当时还没有这个午餐， Karena setiap kontraksi saya harus membantu dia tarik nafas, lalu buang. 因为每次要收缩的时候，我就要帮他吸气、呼气， Sampai nafas saya sesak juga Bapak Ibu. 使我感觉到很困苦的呼吸。 Sampai suatu momen saya ingat hari itu adalah hari Jumat Agung. 到了那时我就想到今天就是受难节的时间， Jadi ketika istri saya kontraksi parah dan merasakan sakit, 所以当我的太太的非常严重的收缩的时候， saya berbisik di telinga dia. 我在他的旁边讲话，向他讲一句话。 Kamu tahu nggak hari ini Jumat Agung? 你知道吗？今天是受难节。 Kalau kamu sakit luar biasa waktu kontraksi, 当你收缩的感觉到很疼痛， kamu ingat aja pengorbanan Tuhan Yesus disalibkan. 你就记得主耶稣在十字架上的受苦。 Ya, jadi momen Jumat Agung begitu terasa oleh istri saya ya. 所以这个受难节的时刻，对我的太太是非常有纪念性的。 Ya mungkin bisa sedikitnya membayangkan dan juga menghayati langsung sakitnya disalibkan itu seperti apa. 所以至少他会感觉到这个在十字架的疼痛是怎么样的。 Mungkin momen menghayati Yesus disalib itu begitu real bagi istri saya pada saat itu. 有可能对于在耶稣的苦的情况，对他来说非常踏实。 Tapi hal itu adalah momen kami menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. 但是这就是给我们这个时刻来纪念耶稣的受苦。 Saudara-saudari, kira-kira kapan terakhir Anda menghayati pengorbanan Tuhan Yesus? 各位弟兄姐妹，当什么时候你就感受到耶稣对你的受苦呢？ Ketika kita menghayati pengorbanannya, 当我们纪念他为我们的受苦呢， disitulah kita akan memahami kemurahan dan kesetiaan Tuhan. 我们会发现到他的怜悯与他的忠心。 Ketika kita dalam jurang yang dalam, 当我们在人生的低谷的时候， siapakah pengharapan kita?
谁是我们的依靠？ Tuhan Yesuskah menjadi pengharapan kita? 主耶稣就是我们的依靠， Oleh sebab kemurahan dan kesetiaan dan kasih-Nya, 因他的怜悯、慈爱以忠心， maka hidup kita bukanlah hidup tanpa kepastian Bapak Ibu. 使我们的人生不是在一个不确定的， Karena Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan. 因主耶稣是我们盼望。 Yang kedua, 第二的呢， berharap dan menanti ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 从第6到第8节，我们看到这盼望主。 Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berharap dan menanti dalam perkenanan kepada Tuhan? 怎么样我们会知道我们就在主里的应许下盼望以等待呢？ Pemazmur menyatakan bahwa jiwanya mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 在诗篇里面，他讲了，他求告神超过这个城国的高大的墙。 Ada 2 kali pengulangan yang diucapkan oleh pemazmur, yaitu pengawal mengharapkan pagi. 这个诗人有讲到2次，就是神以守约的。 Pengulangan itu menunjukkan adanya sebuah penekanan, berarti sesuatu hal yang penting Bapak Ibu. 这个重复表示就是他的重点，就是他被注意到的。 Kota-kota pada zaman itu dikelilingi oleh tembok tinggi dan besar. 当时的城市有这个高墙的维持它， Sehingga orang yang akan merasa aman dan tenang tinggal di dalam kota itu. 使当时的人会感觉到舒服与安全，住在这个城内。 Lalu ada orang yang bertugas di atas tembok itu yang disebut pengawal. Dia berdiri di atas tembok itu dan harus selalu waspada. 所以，当时在墙上里面有保镖来注意，看到往下面来保护当时的人， Terutama pada malam hari Bapak Ibu. 特别在黑夜的时候。 Ketika pagi datang, maka akan lebih banyak mata yang turut menjaga kota itu. 在早上的时候，更有多眼来注意看，来保护那座城。 Karena malam begitu penting untuk dijaga, maka para pengawal harus tetap dalam kondisi yang kuat sepanjang malam dan sambil berharap pagi segera datang. 因为这个黑夜的时候，非常快，更要注意的，所以当时这个保镖他们需要多休息，来好好的注意甚至他们更希望早上可以快要来临。 Jadi pengharapan pengawal yang mengharapkan pagi adalah pengharapan yang pasti. 所以这个保镖所期盼有这个早晨是必定有的， Karena pagi pasti akan datang. 因为早晨必定来临， Cepat atau lambat waktunya, hari pasti berganti. 早晚这个时刻会改变。 Begitulah pemazmur menggambarkan seseorang yang berharap dan menantikan kepada sesuatu yang pasti, yaitu kepada Tuhan. 就像这个诗人他所说的，就是人就靠主来必定得到一个将会得到的。 Lalu ada pergeseran-pergeseran tentang Allah yang dibangun oleh pemazmur di dalam pergumulan hidupnya Bapak Ibu. 还有这个诗子所说的，对上帝所建造的有这一个歉意。 Awalnya pemazmur memanggil Tuhan dengan Tuhan huruf kapital semuanya. 开始的时候，诗人用这个神用大字的神， Tuhan yang huruf kapital itu yang dimaksud adalah YHWH. 就大字的神就是耶和华。 Dan kemudian berganti dari YHWH menjadi Tuhan huruf kecil dengan artian dari Adonai. 然后从这个大字的神转回小的，就是它的意思叫做阿多奈。 Bagi orang Israel, kata YHWH itu adalah sebuah kata yang suci dan sakral. 对以色列人讲，这个耶和华是一个非常圣洁的事， Sehingga tidak berani bagi orang Israel dengan sembarangan menyebut nama itu. 所以他们不敢随时随和的来称这神的名。 Bahkan saja bukan hanya tidak berani, tetapi tidak layak menyebut nama YHWH. 不止他们不敢，甚至他们觉得不配的来讲耶和华的字。 Mengapa pemazmur mengubah YHWH dengan Adonai? 为什么世人会改从耶和华变成阿多奈呢？ Saya yakin dalam pergumulan yang dihadapinya, dia menyadari ketidaklayakan dirinya untuk mendapatkan perhatian dari Tuhan. 我相信
当他发现他自己的，他觉得他不配的来称呼神。 Dia sadar, pemazmur sadar bahwa otoritas tertinggi dan juga menyadari keterbatasan diri, memahami setiap rencana Tuhan. 因为他知道了，他有限的来看到、来了解神一切的计划， Lalu dia meletakkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 所以他把他一切的人生交给神。 Disinilah proses dalam berharap dan menanti pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. 这就是在一个盼望与期盼神的过程， Dalam proses berharap dan menanti, 在一个期盼与盼望神， ada sikap ketidakberdayaan dan ketidaktahuan kita. 有一件好像不配的、不了解的事， Maka demikian semakin kita memerlukan Dia. 使我们更深的需要他。 Saudara-saudari, saya itu orang yang takut operasi. 各位弟兄姊妹，我是一个非常怕手术的人，动手术的人， Bahkan saya itu sangat takut jarum suntik gitu ya. 甚至我很怕这个针，手术针。 Kalau disuruh untuk jarum suntik untuk menusuk badan saya sangat takut sekali bisa menggigil ketakutan gitu ya. 我当遇过这个针的时候，我就很怕的，整个身体会发抖。 Jadi sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu, 所以前3、4年的时候， saya dianugerahi Tuhan sebuah batu yang besar di ginjal saya. 我在我的这个胆里面这个肾里面有一个石头， Bukan batu akik Bapak Ibu, 不是这个阿基的石块， tapi batu ginjal. 它是在肾里面的石。 Jadi dulu itu setiap kali batu itu loncat sana, loncat sini, 所以当那个肾结石的它在里面跳来跳去的时候， sakitnya tuh ampun sekali. 它痛得非常可怕。 Saya tahan itu batu di ginjal saya bukan karena saya sayang sama batu itu, kurang lebih 3 tahun. 我大概3年的时间，不因为我喜欢这个肾结石， Tetapi saya takut operasi Bapak Ibu. 因为我怕手术。 Jemaat banyak memberikan saya obat herbal, teh kumis kucing dan lain-lain supaya batunya keropos dan keluar sendiri. 有很多我的会友就送给我这个草药啦，包括这个猫膝草茶等等。 Tapi itu tidak efek ya. 但 Tidak. 是好像没有效的，无效。 Saya tetap merasakan sakit itu ketika kambuh. 当这个来的时候，我还是感觉到很痛。 Tapi lucunya setiap kali saya akan melayani, terutama berkhotbah, 但是很奇怪的，当每次我要服侍的时候，或是讲道， rasa sakit itu hilang. 他的疼痛会慢慢减化。 Baru setelah selesai pelayanan, sakit itu datang kembali Bapak Ibu. 当服侍完之后，那痛会再来。 Jadi Tuhan mau saya fokus pelayanan, jangan mikirkan sakit. 所以神要我专注的来服侍，不要太注意这个疼痛。 Saya terus berdoa berbulan-bulan bahkan tahun supaya Tuhan menghilangkan batu ini. 我不断的向主祷告，使神可以挪去这个疼痛。 Sampai suatu ketika saya bersama istri harus pergi ke Taiwan, 到了一个时间，我跟我的太太必定往这个台湾， kurang lebih 2 tahun belajar di sana. 大概2年求学。 Di sana kami banyak kegiatan jalan kaki dan banyak minum air putih. 那时我们需要花了很多时间走路或是喝白开水。 Saya tidak bilang jalan kaki banyak minum adalah obat untuk batu ginjal, tidak. 我不是说我们多走路喝白开水就是可以排出了这个肾结石。 Di Taiwan saya sudah pasrah dengan batu ginjal ini. 在台湾我已经无力的来面对这个肾结石。 Sampai suatu ketika di malam hari, 到了在一晚的时候， ada sesuatu yang saya rasa menghambat saluran kencing saya. 有一个好像它拦阻我排尿的， Lalu saya cepat-cepat ambil air putih minum sebanyak-banyaknya agar bisa buang air kecil. 使我就不断的多喝水了，使我可以排尿出来。 Dan pada malam hari itu akhirnya batunya keluar Bu ketika saya buang air kecil. 然后很奇妙的，当晚就是那肾结石就排出来， Batunya sekitar sebesar ini Bapak Ibu. 那石块大概这样大。 Mujizat Tuhan yang nyata. 神的这个奇妙会展现出来。 Mungkin ini yang dimasukkan Tuhan kepada saya pribadi tentang berharap dan menanti.
这就是向我告诉关于这个等待与期盼神。 Tuhan tahu kelemahan saya. 神知道我的软弱， Saya sadar ketidakberdayaan saya. 我知道我时常挣扎这件事， Saya tahu kelemahan saya. 我知道我的软弱。 Setiap malam saya berdoa semoga batu itu Tuhan ambil tanpa operasi. 我每天晚上祷告，神帮助我使这个肾结石可以神挪掉，不需要手术了。 Sampai 3 tahun kemudian barulah Tuhan ambil batu itu. 到了3年之后，神才挪去。 Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， bagaimanakah cerita hidup saudara-saudari dalam berharap dan menanti kepada Tuhan? 你在人生的过程怎么样的来期盼与等待神呢？ Saya percaya di dalam berharap dan menanti Tuhan selalu ada tanda-tanda yang Dia tunjukkan menggambarkan bagaimana kemurahannya dan kesetiaannya. 我相信，当你等待与期盼神的时候，你会发现到神指定开路给你。 Tuhan menunjukkan kemurahan dan kesetiaannya langsung bagi hidup saudara-saudari sekalian. 神指给你看他的慈爱与怜悯在你的人生。 Kalaupun hari ini Tuhan masih belum menjawab doa kita, 虽然有可能到现在神还没聆听你的祷告， janganlah kecewa kepada Dia. 不要感到后悔， Karena Tuhan itu tahu yang terbaik dan akan memberikan yang terbaik. 因神知道最好的来必施给你最好的。 Saudara-saudari tetaplah berharap dan menantikan Tuhan. 各位弟兄姊妹，你要不断来等待神。 Melalui perenungan pada malam hari ini, 接着今天我们的灵修， saya berharap kita menyadari bahwa kita tidak mungkin tidak berharap kepada Tuhan. 我要告诉大家，我们不可能不依靠神。 Dalam pengharapan kita membutuhkan iman dan sebuah kebenaran yang dapat dipercaya sehingga kita dapat bergantung kepada kebenaran itu. 从这个信心里面，我们就有真切的来依靠他。 Bagi kita yang percaya, Tuhan adalah kebenaran itu. 当我们相信神就是那真理， Dia menjadi dasar, alasan, dan tujuan kita meletakkan pengharapan ini. 他就是成为我们的基础，我们的原因，来把我们的祷告给他。 Bagi saya pribadi, 对我个人， pengharapan di dalam Kristus benar-benar melegakan dan menyejukkan. 向神的盼望使我感到舒适， Membuat kita dapat melangkah dengan pasti dunia ini 使我们可以用肯定的来走我们的人生， dan menghadapi segala masalah hidup. 在面对一切人生的问题。 Di dalam Tuhan kita berharap bukan karena takut masalah, 当我们遇到困难的时候，我们口靠神，不是因我们怕问题， kita berharap kepada Tuhan karena janjinya. 我们靠神因他的应许。 Karena masalah terburuk kita telah diambil alih serta ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. 因我们最怕的问题，就从耶稣基督在十字架上当了。 Amin. 阿门。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们来同心祷告。爱我们的天父上帝，我们感谢主，主你今天借着你的仆人来散发出你的话语，要告诉给我们每个人。当我们人生遇到各种各样的问题，当我们好像没有出路的时候，当我们挣扎不断的来困难困苦关于这个事情的时候，主啊，我们相信主你已经预备给最好的给我们，你预备你的救恩给我们，你预备一个出路，从你而来的。主啊，我们需要不断的有这个信心来依靠你，来盼望以走这个人生的道路。主啊，我们相信有可能在我们的祷告当中，当我们呼求你的时候，答案还没有来临，出路还没有实现出来，但是我们要以这个信心来等待你，来等待主你彰显出来最好的给我们每个人，成为你的儿女的。相信主你会帮助我们，使我们不断的经历到属灵上的成长。感谢主，我们相信圣灵恩膏帮助我们，继续与我们同在。感谢祷告，奉靠主耶稣名求，阿门。
回应上帝的话，我们一起唱我要耶稣。Sebagai respon firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Ku mau Yesus。我们用中文一次，印尼文一次。我深知道，我真需要耶稣，在要车时，无朋友向我主，我身患了，因我得到耶稣。虽有人愿多挑重担，但我要耶稣，我要耶稣，我要耶稣，我每日需要耶稣。光明时日我要他，黑云漫步我要他，每日在我生命中，我要耶稣。Ku mau Yesus, ku perlu Dia sungguh saat susah. Tiada yang seperti Dia di hatiku, ku dapat kasih-Nya. Meski yang lain tak perlu Dia, ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Saat terang Dia ku perlu, saat gelap Dia ku perlu. Pimpinan Tuhan Yesus yang ku perlu。现在我们要一起共祷。Sekarang kita akan berdoa syafaat. 祷告是想可以从网络上来看。Untuk topik doa dapat kita lihat secara online。我们要感恩， kita akan bersyukur， 感恩因主的带领与陪伴，在我们的健康、家庭和工作。我们要感恩因主的帮助，是透过网络上的崇拜能很好与顺利的进行。我们要感恩因主是给每位神的仆人与服侍主的人有健康的生活，使我们能继续服侍。请慈爱的天父，我们感谢赞美你，你是天地万物的主宰，你是独一无二的真神，你说有就有，命立就立，我们应该向你敬拜。谢谢父神陪伴我们，与我们同在，足够我们身心灵一切所需要，是给我们健康力量，让我们能完成我们的工作，也是给我们温暖的家庭。谢谢父神，透过网络上的崇拜，也祝福了国内和国外的信徒们，刚强他们的信心。谢谢父神，高莫了你每一位神的仆人，与我们同在，保守我们所侍奉的脚中，在主的道路上站立得稳，使我们能继续服侍，身体安康无事。我们这样感恩，奉靠主耶稣基督的名，阿们。现在我们就是要为印尼国家所挣扎的事来祷告。Saat ini kita akan berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia dan bangsa di dunia。求神怜悯印尼国家，甚至世界，在挣扎处理新冠病毒的传播。也求神帮助世界在面对及减少经济危机的威胁。
为印尼经济的恢复祷告，考虑到失业人属证的增加，我们一起开声祷告。我们在天上的父神，我们为着你的大爱赞美你，我们为印尼祷告，这是你赐给我们的宝贵土地。如今我们面临重大危机与各种的挑战，主啊，帮助我们的政府员官晓得如何分配防治日常温情必要的资源，让新冠病毒的传播可以减少。求上帝怜悯，帮助世界各个国家所面对的经济危机，让世界更多的人，基督徒与非基督徒，能谦卑自举，去依靠神，与寻找神，让上帝是怜悯，恢复世界。我们这样祈求祷告，这奉靠主耶稣基督的名，阿们。我们现在就是要为着年议会祷告。Saat ini kita akan berdoa untuk konferensi tahunan， 为在9月将进行年议会祷告，求上帝帮助筹备的过程，为每位神的仆人将带领年议会祷告，被赐下智慧及健康，为所有参加年议会的神的仆人来祷告。请父神，这9月，我们卫理公会将要进行年议会，求主帮助筹备人员们能有智慧、健康与依靠上帝的心，来办理年议会所需要的一切，让所有的参加者也是得了上帝你的恩待，让年议会在这个9月的年议会，一切都能顺利的进行。我们这样祷告交托，奉靠主耶稣基督的名，阿们。我们现在为着我们的教会祷告。Saat ini kita akan berdoa untuk gereja kita， 求神帮助教会能更火热的建立团契起，即透过数字化的事工，为每件布道所有智慧与新的主意在发展目前的事工，为被感动的自界服侍的人，这就是一个机会来传扬爱与好消息给更多的人。我们为这几项来祷告，请父神，求主帮助教会能用网络上来传扬福音节目，或是敬拜，帮助许多的基督徒以及慕道友们。求上帝继续使用这些网络来吸引更多人来信主。求上帝也感动信徒们的心，在这个末后的世代，能有属灵生命的建造和爱心，随时预备好自己去帮助人，传扬你的福音，为人们来祷告，带领更多人来信主。谢谢父神，感谢主，我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，那最后的祷告事项就是个人的祷告。Untuk topik doa yang terakhir ini, kita akan berdoa untuk pribadi kita masing-masing。现在我们就是用3分钟的时间，个人与上帝沟通，请。
亲爱的主，我们感谢你，赞美你，你是我们的好牧人，你知道我们心中的缺乏。求主将圣经中的真理赐给我们，指引我们今后人生的方向，让我们有更大的信心来追随你，仰望你，做一个蒙神喜悦的人。父神，感谢主，求主也是施恩怜悯，让我们都是有一颗渴慕爱主的心。感谢父神，也是懂得怎么样爱人如己。我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。大家请起立，我们用主祷文来结束我们今晚的晚祷会。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。请坐下，默祷。阿们。散会。上帝祝福大家，与大家同在。